Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita. Semalam tu kita baru memulakan tentang pecahan kalimah yang ketiga, iaitu fi'il. Jadi semalam tu saya ada kongsikan sedikit kan. Sempat tak tengok? Sempat. Tak payah. Sekejap. Sempat dah tengok yang kongsikan tu. Maknanya kat situ ada senarai perkataan-perkataan yang boleh kita yang apa ni? Yang saya share dulu. Okey. Apa ni dekat sana tu saya ada kongsikan, saya tulis siap-siap perkataan yang mana dia? Ni. Semalam kan. Jadi banyak perkataan fi'il tu yang kat sini ni. Sebelum kita pergi latihan tu, ni saya kumpulkan. Makna ada perkataan-perkataan tu banyak dah dalam bahasa kita, tapi kadang-kadang dalam bentuk yang lain. Bentuk masdar ke, bentuk apa terbitan, ataupun kita dah ejaan dia tu dah tak serupa, jadi kadang-kadang kita tak perasan sebenarnya dia datang daripada bahasa Arab. So antaranya inilah sabara, syakara. Tapi kita selalu sebut, ini kata dasarnya. Jadi tapi kita dah sebut syukur yang kita jumpa. Sabar. Jadi kalau syahid tu, syahidah tu kita kata syahid yang kita faham tu lah. Amil, amila selalu kita amal. Kita dah cakap amal. Amal dalam bahasa Arab, kalau Quran ni lain sikit daripada yang kita faham bahasa kita lah. Amal kalau sebut bahasa kita maknanya kita biasakan, betul tak? Kalau amal ataupun kita biasa kalau faham amal ni percuma kadang tu. Kalau konsep amal percuma. Maknanya bekerja. Kalau sebut beramal kita terus nampak benda tu ada kena mengena dengan ibadah. Tapi kalau dari segi bahasanya, dari segi dalam Quran, amal ni maksud dia bekerja, telah bekerja oleh ia, telah mengerjakan oleh ia. Dia boleh juga jadi amal baik ada, amal buruk ada, tu yang kita bila kita pergi balik semula bahasa ambil yang neutral sekali lah, yang dia memberi maksud dua-dua. Tapi biasalah dalam hidup kita ni kita dah ambil pinjam, tadi maksud dalam bahasa kita tu berbeza sedikit. Ada proses yang dah berlaku lah kan. Alim, alima mengetahui. Jadi kita selalu sebut ilmu. Kita tahu kita gunakan perkataan tu ilmu. Lagi apa? Alim, maklum, maklumat. Tu semua datang daripada kata ini perkataan ni. Perasan tak? Alima, maklum. Dia samalah tu. Qadara ni kata dasar dia. Tapi dalam bahasa kita dah guna dah takdir lah kita kata. Takdir, ala apa? Kadar kita sebut huruf tu dah beza sikit. Kita sebut kadar. Kita kata ikutlah kadar dia. Ada kalau bahasa orang Johor pula kadar dah terus. Jadi terus tak nampak yang Arab dia tu tang mana. Syarika. Ni kita selalu guna syarikat. Tapi dia asal dia syarika. Maksud dia syirik. Telah syirik oleh telah berkompeni oleh ia. Company kita syarikat, company ternampak macam tu kan. Azina. Azina ni izin, telah memberi izin oleh ia. Akhoza ni bukanlah tapi ni banyak dalam Quran. Hasada. Hasada ni hasad. Kita kata hasad. Cuma kita tak perasan. Dengki. Tapi ni kata kerja. Jamaah. Akhoza apa teacher? Ya. Akhoza apa makna? Akhoza maksud ambil, menjadikan. Itulah. Akhoza. Membuat pun boleh. Masalahnya bini-bini semua tak datang. Ya. Macam tu dah tutup ni. Mute ya. Kalau bukan kedua dengan kelas. Tak pasal-pasal kan. Satu kampung tahu. Okay. Jamaah.
Kita selalu guna perkataan jamaah tak? Jemaah. Kita solat jemaah jom. Hari Jumaat, solat jemaah. Jadi asal dia tu jamaah ni perkataan bahasa Arab. Ya? Okey. Lagi sebelah ni tadi. Okey, zalama. Sorry. Syahidah tadi dah sebut. Zalama. Tapi dalam bahasa kita tak sebut za gitu. Kita sebut zalim. Hasibah. Dulu-dulu apa? Ilmu hisab. Hisab. Dia hisap. Kira. Kira-kira. Kira-kira. Jadi kat sini mengira. Hitung. Nasara. Orang Nasrani. Asal dia Nasara lah. Membantu, telah menolong. Jalasa. Kalau macam ni tak tahu. Tapi sebenarnya selalu kita guna perkataan ni. Jelas. Itu perkataan Jelas. Majlis. Apa dia? Jelas. Jelas? Bukan jelas. Duduk. Asal dia duduk. Ni. Jadi telah duduk oleh ia. Jadi kalau pergi majlis tu bagi tempat duduk lah. Tempat duduk. Duduk. Maknanya kita duduk berjumpa orang ke majlis lah. Disebut majlis. Tempat duduk. Ghafara. Ni selalu kita cakap. Tapi kita dah sebut astaghfirullah. Kita selalu sebut tu dalam bentuk yang berbeza sikit lah. Astaghfirullahalazim. Sebab itu jangan tukar-tukar minta ampun kan. Ini kalau istighfara tu minta ampun. Tapi ghafara ni maksudnya mengampunkan. Telah mengampunkan oleh dia. Ya. Tapi sebab itu jangan tukar-tukar pergi cakap astaga ke apa ke. Sedangkan boleh dapat pahala bila kita kata sebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullah tu kita boleh dapat pahala. Tapi kalau kita sebut astaga, yelah tak dapat apa-apalah. Jadi perkataan tu tak ada apa-apa maknanya. Macam itulah. Bakhila ni. Bakhil. Kita ada nama Haji Bakhil pun ada. Ni bakhila. Telah bakhil oleh ia. Telah kedekut oleh ia. Sama. Macam khalaqa ni kita jarang diguna dalam bentuk ini. Tapi kita selalu guna dalam bentuk bahasa yang kita ni selalu guna makhluk. Jadi yang diciptakan. Ciptaan-ciptaan. Makhluk yang diciptakan. Bahasa kita kan? Tapi asal dia telah mencipta oleh ia. Makhluk. Raka'ah. Ni selalu kita cakap 2 rakaat, 1 rakaat. Ni rukuk. Asal dia rukuk lah. Bukan merokok. Salah pula. Jangan taruh K tu. ROK, merokok pula. Yang ni rokok. Jadi telah rokok oleh ia. Ini pun sama juga. Fahimah. Agak-agaknya apa? Faham. Sama dah tu. Jadi banyaklah kefahaman, memahami. Ni tapi daripada bahasa Arab fahimah. Fahimah. Banyak lagi yang saya tak sebutkan. Macam semalam saya sebut abadah. Teacher, Ya, hasadah tu apa? hasad. Hasad lah. Jadi telah hasad oleh ia. Dalam surah apa ni ada? Surah 3 Kul tu kan? Hasad. Yang kita perlukan. Jadi dekat sini, apa tujuan saya beritahu tentang perkataan-perkataan ni? Rasa-rasanya apa tujuannya? Memahami apabila baca Quran. Satu, lepas tu untuk menghilangkan rasa takut kita ni. Kita selalu risau tak ada vocab. Tapi sikit je lagi. Yang kita tak ada, kebanyakan daripada kita tak ada ni, ialah nahu tu. Dia punya tata bahasa tu. Jadi bila kita nampak ni, kita berpandukanlah bunyinya dan juga apa maksud dia dah ada dah dalam bahasa kita. Jadi kita tinggal letakkan maksud dia tu. Maknanya kalau ni kita bolehlah agak ni sabar ni rasanya. Ya, tapi nahunya adalah kita tambah telah sabar oleh ia. Yang purple ni lah maksud saya poin nahu tu. Memohon off mic ya, kalau tidak melibat ni masuk-masuk tu off kan. Patutnya off lah. Siapa tadi tu? Okey. Baik. Jadi macam ni, kita dah tahulah perkataan tu macam tu lah, bunyi dia tu kita dah selalu guna dalam bahasa kita. Jadi macam vocab kita ialah contoh syakara ni sabar, kan, sabar kan. Kalau sabar, syakara syukur. Jadi tinggal kita tambah telah bersyukur oleh
Ya. Ya. Tengok ni. Kenapa bersyukur oleh ya? Sebab bahasa Arab tu memang macam tu. Satu kalimah kata dasar tu mengandungi maklumat masa, lepas tu kata kerja dan juga pelaku. Okey, saya labelkan kat sini. Yang ni maklumat masa, ini kata kerja dan yang ini adalah pelaku. Walaupun dia Ya. kita nampak satu je. Yang itu part ni yang nak dengar ni. Kalau dari segi vocab ni jangan risau. Vocab tu banyak sangat dalam Quran ni kita jumpa berkali-kali dan juga kita jumpa perkataan tu dah banyak yang masuk dalam bahasa kita. Cuma sekarang ni kalau kita tak sure, kita semaklah dengan terjemahan yang sedia ada. Ataupun kalau kita dah pandai gunakan kamus, silakan gunakan kamus. Tapi buat masa ni, kalau rasa kamus tu pun macam susah lagi kita nak akses, kita perpandukan pada panduan terjemahan yang dibekalkan dalam set Nahu Ringkas itu. Macam itulah. Tengok je dekat situ. Ya. Okey. Jadi banyak perkataan-perkataan ni. Bolehlah ambil ataupun kalau buat satu buku untuk tambah vocab tu, bila kita baca ayat tu, ni perkataan baru. Tuliskan. Lepas tu kalau tak pasti tanya. Boleh tanya dengan saya. Anytime insya-Allah. Saya akan jawab segeralah kalau saya dapat tu. Memang ada masa terus jawab. Kalau lambat sikit tu, sabarlah tunggu. Hantar lagi. Takut teacher terlupa. Okey. Baik. Jadi kita teruskan kepada latihan hari ini. Semalam kita belajar tentang fi'il. Jadi fi'il ni saya buka balik muka surat atas dia tu sebelum tu. Baik. Fi'il ni kita tahu dia terbahagi, kita boleh pecahkan mengikut masa. Jadi kalau masa saya tanya. Okey, kalau masa ni ada masa telah lampau, maknanya madi, terjemahan dia telah ... oleh ia. Jadi daripada situ bila bertambah sahaja pada fi'il yang kata dasar tu, 3 huruf tu tadi, ain, lam, mim contohnya, kemudian bertambah padanya huruf ya. Kita nampak, kita kenal ada huruf ya. Huruf akhir berbaris dhamma. Jadi masa tu dah berubah. Daripada tadi telah, sebelah sini telah, sekarang dia tak payah buangkan telah, tapi kita kedepankan Ia mengetahui. pelaku dia. Ia mengetahui. Takkan macam susah sikit lah. Kalau kita kena nampak lah ni. Maknanya kita kenal sekarang. Kalau ada ya dekat di awal kalimah tu, huruf akhir tu berbaris dhamma, maksudnya dia tu menunjukkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni kenapa? Dia menunjukkan perbuatan masa kini ataupun masa depan. Okey. Kalau dia lepas tu, daripada huruf mudhari' tu, kalau dia bertukar pula menjadi huruf ini, iaitu hamzah wasal, dan huruf akhir daripada dhammah tu dia tukar pula menjadi baris sukun, maknanya ini adalah fi'il amar. Fi'il amar ni apa dia? Kata depan menunjukkan masa depan dan juga waktu kata perintah. Jadi kalau perintah nak buat macam mana? Okey, ini kata kerjanya, tambahkan lah oleh engkau. Tak tahu i'lam ni apa? I'lam lah oleh engkau. Itu nahu dia tu nak kena kenal dulu. Vocab tak apa. Ya? Okey. Jadi daripada sini dengan latihan-latihan ni bolehlah kita cuba lihat, kita tengok. Kadang-kadang dalam Quran tak ada pun ya version yang kita buat-buat tu, tasrif tu kadang-kadang tak ada. Maksudnya macam contoh syahidah ni ada tak agaknya syahidlah oleh engkau. Mungkin tak ada. Tapi dia dalam bentuk lain ataupun maksud dia lain. Macam kita buat fi'il mudhari' dia lepas daripada kita dah buat fi'il amar fi'il madhi tu, kita buat pula, kita cuba pula tambahkan maknanya dengan ya contohnya. Ni baris dhamma, jadi maksud dia macam mana. Kalau tambah ya pada sad, bunyi dia macam mana. Ini cara kita nak membanyakkanlah kita punya vocab dari segi nahu, kefahaman nahu tu. Lagi satu, yang mudahnya untuk kita, bila dalam Quran, bila kita kenal ni, ni yang ni ada ya, yang ni tadi tak ada ya contohnya kan, baris dhamma. Bukan kita yang letak baris yang tengah ni. Baris yang tengah tu, contoh kalau ya
lamu. Okey. Baris tu Quran tu dah siap-siap ada. Jadi kita tak payah susah hati kat situ ya. Okey. Untuk memudahkan lagi kita ni semua, dalam latihan 13 ni kita berikan kod pula. Nak buat macam mana? Tak payah tulis pun. Pelajaran kita ni tak memerlukan kita tulis semua. Tulis sikit je, tulis dalam rumi je yang kita biasa. Untuk buat apa? Tandakan fi'il yang betul seperti contoh. Kemudian semak dan terjemahkan. Sesuailah dengan objektif kita iaitu kenal kalimah tersebut dan terjemahkan. Jadi sekarang kita nak kenal fi'il madi. Kalau fi'il madi, kita tandalah F. Madi. Okey, kalau fi'il mudhari' kita tandalah FR. Kalau FR. fi'il amar kita tandakan FA. Itu nak bagi mudah lagi supaya kita nampak. Okey, contoh, yaj'alu. Ia menjadikan, kan? Kita terjemah tu selepas kita tandalah. Kenapa kita pilih dia FR? Sebab ada ya di awalnya. Huruf akhir berbaris dhammah. Yaj'alu, dia fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' terjemah dia macam mana? Ia, kita tambahkan ia. Ia menjadikan. Baik, cuba yang kedua ni pula. Alima. Ni fi'il apa? Ni kalimah Madi. fi'il madi sebab dia terdiri dari 3 huruf ni kan? 3 huruf. Ini maknanya yang paling asas lah. Jadi kita pun tandakan fi'il madi. Kalau kita nak fahamkan dia, kalau alima ni kita tulis dekat ni lah untuk pengetahuan kita lah. Alima ni kata dasar. Yelah. Memang kata dasar. Fi'il madi ni yang 3 huruf tu memang kaedah kata dasar lah. Dalam bahasa Arab ni yang paling basic untuk kata akar dia 3 huruf. Awal dan di akhir berbaris fathah. Jadi di sana dia siap-siap ada bila kita nampak di kata dasar dia tu adalah fi'il madi. Jadi kita buat apa dalam terjemahan? Kita letak telah. Lepas tu mengetahui oleh ia. Okey, jadi perbezaan dia ialah telah ni maklumat masa. Mengetahui ni maklumat kata kerjanya. Kerja dia tu kan? Ya, Mengetahui. Dan oleh ia ni adalah dhamir ataupun pelaku. Pelaku, pembuat. Yang tahu tu, siapa yang tahu tu? Siapa yang dah tahu tu? Dalam ayat ni macam ni. Ini yang paling basic. Cuba tengok Mimi ni. Ya? Kan? Kau lah. Subhanallah. Okey. Seterusnya. Yakfuru. Fi'il Mudhari'. mudhari'. Jadi terjemahan dia Ia ingkar. ia ingkar. Perasan tak? Dia ni tambahan. Ya ni penambahan. Ia Ni tukar. Ia ingkar lah. Ia ingkar boleh. Ia mengingkari boleh. Tengok konteks nanti. Tapi dia punya dasar dia tadi masih sama. Betul tak? Kaf, fa, ro. Yang tu dasar. Bila dia bertambah tu tanda. Okey, nampak ya ni maknanya ni menunjukkan dia ni tanda lah untuk tanda fi'il mudhari'. Okey. Unzur. Fi'il Amar. sebab hamzah wasal baris sukun. Jadi terjemahan dia kita tambahkan ini yang dot-dot dia tu. Lihatlah oleh engkau. Lihatlah oleh engkau. Tu menunjukkan dia tu amar. Aroda. Fi'il madi Madi. telah menghendaki oleh dia. Oleh ia. Dah seronok kan kalau laju tu? Terus nampak. Telah menghendaki oleh ia. Macam tu je. Aroda. Tadi kata 3. Ni ada 4 pula. Yelah. 4 tu ada 4. Tapi dia punya pertama tu
Kadang-kadang macam tu lah saya ni dulu belajar bercakap dengan diri sendiri juga. Jadi tapi membuat formula tu sendiri. Fi'il madi ya teacher. Ya, Arada. aroda. Ya. Arada. Selalu tak kita dengar perkataan ni. Hmm. Tapi kita selalu dengar dalam bentuk isim. Iradah. Oh. Iradah. Kita selalu kalau belajar tauhid tu adalah tu iradah. Kan? Iradah. Iradah kehendak. Tujuan, niat. Arada. Tapi asal dia telah menghendaki oleh ia. Oleh ia. Baris dia tu dia daripada satu ni ada dua. Yang ini dia ada tambahan huruf, Makcik. Dia tambahan huruf. Apa perkataan asal dia apa? Arada ni yang asal dia apa? Raddu tu mengembalikan radda. Dia ada tambah ni. Dia ada tambah. Tak apalah Makcik, dia punya cara nak kenal ialah biasanya kalau dia 4 macam ni, dia ada awal berbaris fathah, di akhir pun berbaris fathah. Dia kalau kata dasar lah. Okey. Yahkumu. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Sebab Ia menghukum. Ia dia ada ya dan juga baris dhamma. Jadi terjemahan dia ia macam kena pula. Dalam bahasa kita pun ya tu menunjukkan iya. Boleh lah untuk for now. Tapi bukanlah ya tu dia punya pelaku. Pelaku dia ni tak dalam ni tak nampak. Tapi bila ya tu maknanya kita tahu dia adalah dia. Pelaku dia dia. Kafara. Madi. Madi. Fi'il madi. Jadi terjemahan dia Telah ingkar oleh dia. oleh ia. Right. Okay. Telah ingkar oleh ia. Okay, seterusnya idrib. Amar. Fi'il Amar. amar. Terjemahan tambah. Pukullah oleh engkau. Ya, pukullah. Oleh ni saya buat O je. Pukullah oleh engkau. Pukullah oleh engkau. Atas tadi tertinggal. Ij'al. Ij'al apa dia? Amar. Amar. Fi'il amar. Menjadikanlah oleh engkau. Menjadikanlah oleh engkau boleh ataupun kita buangkan men tu. Jadilah. Oleh engkau. Buat dia sama juga maksud dia kalau bahasa kita ni jadikan tu maksud buatlah, buatkan. Sama juga maksud dia kan. Tapi dari segi bahasa Arab ni ada sedikit perbezaan. Kalau kata ja'ala, ij'al ni ataupun ja'ala tu dengan khalaqa ada beza sikit. Dari segi makna yang tersirat lah. Kalau dari segi kalau khalaqa ni cipta kan. Kalau ja'ala ni jadikan. Jadikan. Subhanallah. Khalaqa bukan daripada from nothing ke Ustazah? Apa dia? Khalaqa tu from nothing to something. Yes. Kalau ja'ala ni dah ada benda tu dah kita buat something Proses. else. Ya. Proses. Baru nak cakap tu. Baru nak cakap. Okay. Proses. Aku nak terangkan, lepas tu dengar bunyi bising-bising pula. Betul. Bila kata khalaqa ni cipta macam Allah khalaqal insan, khalaqal manusia tu daripada min tin. Maknanya yang permulaan tu daripada tanah. Tetapi yang seterusnya bukan daripada tanah. Dia menjadikan. Lepas daripada tu Allah jadikan keturunannya daripada proses air mani yang bercampur. Dia proses. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan bintang, Allah ciptakan matahari. Kemudian Allah jadikan. Ja'ala matahari dan bulan tu saling beredar macam tu. Jadikan macam itulah. Maknanya jadikan tu is more like a process. Lebih kepada proses. Cipta daripada tak ada kepada ada. Kalau Badi' pula originator. Mencipta tanpa contoh. Dia ada maksud macam tu pula. Jadi itu. Tapi kalau kita tengok terjemahan kebanyakannya sama je. Pasal banyak sangat nak kita bahasa kita tu untuk
nak terangkan perkara tu. Tapi secara dasar dia maksud dia tu macam itulah, buat, jadikan. Yanfa'u fi'il Fi'il mudhari. Mudhari. Sebab ada Iya. Iya dan dhamma. dhamma. Ini yang default lah ya, yang marfu' ni default, ni yang asal. Jadi terjemahan dia Ia memberikan Iya. memberikan manfaat. Okey, saya pergi kepada, cuba tengok skrin lah. Jadi kita tengok yang paling mudah untuk saya gerakkan ni. Urzuq. Fi'il amar. Amar. Terjemahan dia Rezekikanlah oleh engkau. Okey, kalau yaf'alu mudhari. Mudhari. Iya ialah dengan fi'il Ia mudhari. lakukan. Terjemahan dia Ia ia lakukan. melakukan. Ia Ia melakukan. Ja'ala. Ada tadi baru cakap perkataan. Ja'ala Fi'il madhi. fi'il madi. Okey, kalau fi'il madi tambah telah menjadikan oleh sal. amar Fi'il amar. Dia tanya. Amar. tanda Terus sukun. tahu. Kenapa tak ada pula? Okey, dalam Quran banyak ditulis macam ni. Tak ada, jarang kita kata is'al. Kita tak jumpa is'al. Dalam Quran terus jadi sal. Jadi terjemahannya Dia Tanya tanya. oleh engkau. Dia kaedah dia Ustaz saja tanya ya Ustaz. Kalau dia tak dia hurufnya ada ilah tu ataupun huruf ada tasydid tu, dia tak ada depan tu, dia tak ada alif kan? Jadi amar ya. Dia jadi amar, dia buang. Tapi Dia buang ya. apa? Sebab kita tak perlulah sampai kita nak belajar dia punya tu. Pasal dalam Quran dia tulis yang macam ni. Kalau macam kita dah tinggi sikit, maksud kita belajar dalam modul 3, insya-Allah bolehlah kita terangkan dia punya asal. Tapi kerana objektif modul 1 ni kita kenal dan terjemah. Walaupun kita nampak ni je lah, maknanya kita tahu, oh ini mesti fi'il amar lah. Kita sedang belajar ni kan. Tapi kalau kita nampak perkataan dasar dia, sepatutnya dia ada perkataan yang dalam Quran ni dia tidak ikut yang convention yang macam orang kata formula tu. Quran jadi lain sikit. Sebab itu mereka ni pun dapat bezakan. Ini daripada Quran, ini bukan. Kita cakap macam tu kan. Sa'ala kalau ikutkan is'al gitu kan. Sebab dia hamzah betul ni. Jadi sepatutnya is'al. Ada perkataan lain dia jadi macam tu. Tapi dalam Quran kita tak jumpa dah ni. Kita tak jumpa is'al. Kita jumpa sal. Kita ambil yang ada dalam Quran sahaja. Macam itulah. Jadi macam kul juga. Qala kan. Kita tak jumpa qala ni macam lain lah. Macam mana iqal ke apa. Tak ada. Tapi dia jadi kul aja. Dia terus pergi kepada kul. Macam itulah. Jadi kita ambil yang Quran kata macam tu, kita ambil macam itulah. Okey? Baik. Okey, jadi Sal tanyalah oleh engkau. Dhalla. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Telah Telah sesat oleh ia. bukan menyesatkan. Ni telah sesat. Memang maksud dia macam tu. Okey, seterusnya. Yawaddu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ia menginginkan. Ya dengan Ada dhamma. ya kan? Ia menginginkan. Jadi ia menginginkan. Baik. Ni ukfur. Amar. Fi'il amar. Fi'il amar. Jadi terjemahan dia Ingkarlah oleh engkau. ingkarlah oleh engkau. Ya'lamu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Terjemahan dia Ia mengetahui. Ia dia mengetahui. Aslim. Fi'il amar. Fi'il amar. Jadi Menyerah dirilah oleh engkau. menyerah dirilah oleh engkau.
Aslim. Ini pun dia bukan yang kata dasar dia tu, dia maksudnya dari aslim ni datang daripada yang 4. Dia dah tambah 1. Aslama. Daripada salima jadi aslim. Aslama. Aslama, aslim. Fi'il amar dia. Kasaba. Fi'il Madi. 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 telah Terjemahan dia mengusahakan Yang oleh dia. mengusahakan oleh dia. telah mengusahakan oleh ia. Telah mengusahakan oleh ia ni kalau ikut bahasa kita, ia telah mengusahakan. Nah, yang biasa. Okay, sya'a. Madi. 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 Telah Telah. menghendaki Telah menghendaki oleh ia. Ada beberapa dah perkataan menghendaki ni, mengingini. Tapi perkataan yang bahasa Arab tu lain-lain. Tapi dari segi bahasa kita terjemahan dia macam sama je, kan? Dia adalah tu, yang tu kita belajar lain nanti. Balaghah lah, dia punya maksud dari segi bahasa Arab. Dalam lah lagi sikit. Tapi for now kita kenal ini fi'il. Nahu kan? Kita kenal ni fi'il. Jadi fi'il apa? Fi'il madhi. Terjemahan dia macam mana? Okey ni. Sebab apa? Sebab dia ada 3 maklumat tu. Maklumat masa, pekerjaan dan juga pelaku. Itu yang kita belajar. Fokus kita lah. Yatakhidhu. Fi'il mudhari. Dia mengambil. Ia Ia mengambil. Ia mengambil. I'lam. Amal. Fi'il Fi'il amar. amar. Jadi Ketahuilah Ketahuilah oleh oleh engkau. engkau. oleh engkau. A'rid. Amal. Amar. Amar. Jadi terjemahan dia Berpalinglah Berpalinglah oleh engkau. oleh engkau. Okey, yang engkau, ia ni semua yang default maksud dia yang asal. Bila perubahan tu telah oleh ia, maknanya yang asal tu dah ada siap-siap dah ia. Ia tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Macam itulah. Sama juga yang ya ni semua. Bila lain nanti ada tambahan lain. Jadi kita fokus yang default je semua dulu. Supaya kita ada dapat gambaran yang dia rupanya ada masa. Itu yang kita nak tu. Telah dot oleh ia dot dan juga dot lah oleh engkau. Macam tu. Tu yang default asal Anzala Mati. mati. Jadi terjemahan dia Telah menurunkan oleh ia. telah menurunkan oleh ia. Habis dah. Habis dah satu ni. Satu page ni habis lah. Tapi dalam Quran banyak dah ulang-ulang ya. Ustazah nak tanya sikit, Macam Ustazah. mana kita nak bezakan anzala ni bukan fi'il amal sebab dia hamzah juga kan? Dia hamzah tapi tu belum masuk lagi fi'il mudhari' yang tu. Baris akhir dia. Baris akhir Domah. dia bukan. Dia bukan dhammah. Sukun. Dia Bukan dia sukun. mesti macam ni. Kalau amal. Biasanya kalau dia di awal pun fathah, ini pun fathah ni, awal dan akhir, kalau dia tak ada tambahan 4 huruf, maknanya daripada 3 jadi 4. Kita memang belum belajar yang tu itu nanti lebih kepada saraf. Maknanya pecahan fi'il dengan bilangan huruf. Sekarang ni yang kita introduce ni pengenalan kepada perkataan ni. Kerana apa? Perkataan ni banyak dalam Quran. Tapi kalau kita jumpa je perkataan ni, dia fi'il madhi. Anzala. Itu salah satu cara. Lagi satu, pecahan kalimah, kita buat pecahan fi'il ni, sekarang ni kita sedang mengikut masa. Kita bukan ikut bilangan huruf. Bila ikut bilangan huruf, itu pelajaran saraf. Sebab ada juga pecahan fi'il ni mengikut bilangan huruf. Bilangan 3 ke, bilangan 4 tambahan ke dengan tambahan ataupun bilangan 4 huruf. Macam itulah. Tapi dalam Quran tak banyak yang huruf ada 4 tu. Tapi tambahan 1 tu banyak. Maknanya kita baik kita biasakan yang 3 ni. 3 huruf, kemudian nanti kita tengok belajar. Sebab apa? Yang bila tambah-tambah ni, macam Kak Aini kata tadi tu, macam mana nak bezakan? Sebab kita rasa ni macam fi'il mudhari' juga. Bagi yang dah belajar fi'il mudhari', tanda fi'il mudhari'. Jadi ni bukan fi'il mudhari'. Dia adalah memang tambahan 1 huruf kepada kalimah asal iaitu nazala. Dia sebenarnya asal dia nazala. Jadi bila ada tambah tu dia jadi
Anzala. Ini bukan kita yang buat, tapi maknanya dalam Quran tu macam tu. Maknanya bahasa Arab tu macam tu, dia ada. Yang tambah-tambah ni, dia ada sifir dia. Dia ada sifir dia. Bila sifir dia tu, kita tengok dekat mana? Dalam muka surat ni, muka surat dalam kita punya mushaf panduan tu ada. Kalau kita nak kenal lah. Contoh, macam ni kan. Yang atas ni semua 3 huruf ni. 3 huruf yang tak ada tambahan apa-apa. Ini bilangan huruf. 3 huruf. Maknanya ini formula dia. Yang lebih susah sebenarnya 3 huruf ni. Kalau dah ada tambahan, muka surat berapa ni? Semalam dah cakap tapi saya lupa. 15. Okey, 15 dengan 16. Buku mana? Buku oren. Sorry, saya terlaju sikit. Maaf. Buku warna oren, Mak Ji. Yang depan dia oren tu biru. Biru putih. Lagi satu. Yang tebal sikit tu. Yang tu muka surat 15. Jadi, bila disebut yang 3 huruf ni, ini yang basic sekali. Maknanya kalimah kata dasar daripada 3. Daripada 3 ni, ada yang dikata panggil wazan ni. Wazan 2. Wazan 2 ni macam mana? Dia ada tambah syaddah. Bunyi dia dah bukan fa'ala, tapi fa'ala. Ni sebab bila dia tambah tu, ini yang mengubah makna dia, mengubah sikit lah. Contoh, kalau kata ada syaddah, nazala jadi nazala. Maknanya ada memberi maksud apa? Menguatkan, memberi maksud sifat dia, maknanya sentiasa, selalu. Dalam bahasa kita jadi maksud lain pula. Kadang-kadang jadi maksud lain terus. Contoh macam qata'a. Qata'a potong. Tapi bila jadi qata'a, dia jadi cincang. Sebab ada memberi maksud berkali-kali. Jadi perkataan dia jadi cincang. Macam itulah. Untuk wazan 2, 3 ni semua, dia punya sifir tu dia dah almost tetap. Maksudnya, dia punya mudhari' macam ni. Macam tu. Dia akan jadi macam ni. Kan tak? Mudhari' dia tak jadi macam yaf'alu tu. Dia jadi macam ni. Yufa'ilu. Muka surat 15. Muka surat 15 bukan yang Quran, tapi dia punya panduan. Tak maaf, Haji. Yang tu. Jadi saya tengah tengok yang bawah ni, nombor 2. Contoh. Nak tunjukkan contoh. Jadi dia punya masdar ke apa, kita buat yang paling mudah kan. Okey, maknanya ni madi, mudhari', amar. Dia ada sifir dia begitu. Maksudnya dah senang dah untuk kita. Kalau 3, macam ni tambah apa ni? Tambah alif. Apa yang tambah? Bukan kita. Kita bukan nak buat karangan. Jadi kita tengok dalam Quran. Zainal ke? Nak cakap dengan siapa? Ke tak ada Okey. Terima kasih Cik Kap. Okey, seterusnya macam ni lah. Jadi dia sebut dia punya bentuk dia kan, bila dia mudhari' tu dia dah fix. Sebab tu saya rasa macam tak payah susah hati sangat. Yang ni dia tengok reference. Kita tengok terjemahan dia apa. Macam tu je lah. Dia mudhari' tu. Jadi kalau kata anzala kita nak bezakan ke apa, kita boleh tengok kat sini. Contohnya, kalau Kak Aini jumpa macam perkataan lain, aku tahu dia 3, nazala. Tapi kenapa yang ni ada anzala? Kita tengok dia maknanya dia wazan 4. Dekat dalam mushaf latihan kita, macam wazan 4 ni kan, ada tulis hamzah ni kan. Anzala. Ni semua af'ala ni wazan untuk yang ada tambah hamzah. Untuk yang 3 huruf tu, tambah hamzah, ni wazan 4. Dekat dalam mushaf ni juga kita bantulah. Contoh dalam latihan ni kan, kalau kita buat latihan, kita nampak dekat sini, kalau yang ada nombor tu, kalau yang ada, ni macam ni, contoh adha'at, ada 4. Maknanya asal dia ni wazan adha'a. Dia tambah sinilah. Adha wazan 4. Ni warna biru ni. Ni kita tak belajar lagi.
Tapi sebab dah ada soalan tu, tak apalah saya terangkan. Bagi yang rasa macam benda ni, yang bila saya terangkan tu rasa macam, alah susahnya. Abaikan dulu. Ambil yang kita belajar yang dalam modul 1 je. Tapi bagi yang dah macam dah sampai kan, mana dah boleh tahu, okey, ini cara kita nak rujuk semula. Nombor 4 tu kat mana nak rujuk? Tulis nombor 4 ni mana dia? Tang mana? Tadi buku yang oren tu. Jadi kita nampak kalau nombor 5, oh ni wazan tafa'ala. Jadi kalau wazan tafa'ala, mudhari' dia macam ni. Kenapa dia buat terjemahan dia macam mana? Dekat sebelah tepi ni, fungsi dan makna. Okay? Benda ni baru kan? Benda ni baru. Sebelum ni kata saya lah, tak pernah lah macam kita belajar macam ni. Nampak dalam Quran tu. Biasa kalau belajar bahasa Arab ni, orang belajar benda ni semua. Tapi bila nak pakai tu tak nampak. Jadi saya harap, kami haraplah bila tengok mushaf macam ni, ada bantuan macam ni, nombor ke apa, boleh gunakan balik semula panduan tu untuk rujuk. Macam mana nak terjemah kalau dia begini? Apakah kata dasar dia? Macam itulah. Ya? Yeah? Okey. Menjawab tak soalan Kak Aini tu? Tak? Ya. Dia kan, kita kalau tengok in isolation, memang kita tengok dia macam satu kalimah tu, memang kita rasa pelik sikit. Tapi untuk tidak membebankan, sebenarnya page ni untuk kita kenal ni je. Kita kenal mana satu antara perkataan-perkataan yang kita bubur dekat sini, yang kita timbulkan ni adalah fi'il amar, fi'il mudhari', fi'il madhi. Tak adalah maklumat nombor 4 ke nombor 2 tu memang tak ada di sini. Sebab latihan kita nak kenal je. Kenal dan terjemah. Jadi kita jangan pergi jauh lagi. Tapi kalau kita dah terpergi juga jauh tu, macam itulah. Bersedialah untuk, okey, buka pula, tengok pula. Buku mana? Kita tak boleh nak tahan kan. Kalau orang tu Allah nak beri dia masa tu dia tanya, insya-Allah dia dapat. Orang lain jangan susah hati pula. Jangan marah. Dia tak pernah belajar. Jangan marah pula orang yang tanya. Tak ada. Ustazah nak tanya satu, Ustazah. Jangan marah. Tu. Jangan marah. Okey, tadi kan kalau perkataan dia salama, dia punya madhi, dia punya amar dia jadi macam mana? Amar dia Aslim ke? Aslim kot. Aslim. Aslim kan? Aslim tu fa'il amar untuk aslama. Itu saya nak tanya, aslama dengan salama. Salim. Kalau dia fi'il dia 4 tadi macam anzala tu, apa dia punya amar dia tu? Aslam. Dia tak ada amar kan? Kalau dia mutaaddi, dia tak ada amar kan? Kalau dia tu dia dia buat baru. dia mutaaddi kan, dia yang baru belajar tu jangan takut. Mutaaddi apa tu? Yang transitif dia tulis tadi, transitif ada objek. Kadang orang tak transitif, orang tak tahu. Tak apa. Apa perkataan yang ada amal tu hanya 3 letter je kan, Ustazah? Kalau dia tengok kan dia kalau dia 3 ada amal tu jadi hamzah depan tu aslim kan? Dia akan jadi apa nama tu? Aslim kan jadi tu. Selamatlah. Selamatkan tadi, selamatkanlah. Selamat dengan selamatkanlah. Kalau aslama tu dia mutaaddi dia jadi saya tengah berfikir, saya kena diam sekejap. Okey. Dia salima, dia punya asal bukan salama, dia salima. Salima ya. Okey. Jadi aslama lah jadi. Aslam. Aslim tu menyerah diri, dia daripada perkataan Islam datang daripada aslama. Tapi kalau selamat dia datang dari salima. Salima, dia bukan aslama. Jadi kalau salima kita nak selamatkan jadi aslam. Macam itu ke? Aslam ni maksud dia. Tak boleh nanti kena fikir dulu. Okey, tapi kalau dia 4 letter tu jadi mutadi, transitif tu ada objek tu, dia tak ada amal lagi kan? Dia tak guna amal situ kan? Adakah amal dia? Ada. Ada juga. Tak perasan lah. Ada. Kalau anzala ada amal ke? Ada amal je ke anzala tadi? Ada. Anzil. Ada. Jadi engkau menurunkan tengok dalam malu tadi. Okey. Kau menurunkan dia. Okey. Tak apa kan? Jadi ke sahabat-sahabat yang macam saya tu kan macam tu buang sekejap. Nanti kita check balik. Okey. Jadi ada perkataan yang macam tu lah.
Okey, dia kalau yang 4 huruf ni, kalau dia macam ni kan, dia hamzah tu maknanya dia daripada yang 4. Tapi kalau dia 3 ni biasanya mesti depan dia tu hamzah wasal. Tu je dia punya cara kita. Hamzah wasal. Okey okey. Hamzah wasal. Hamzah wasal. If Okey. not hamzah wasal, that means dia bukan wazan yang 3 huruf tu. Okey okey. Dah ada tambahan satu atau lebih. Okey okey. Sulasi mazid. Gitu je kita punya ni. Tapi kalau macam tu, macam ni kan, baris sukun. Ni kalau tengok satu-satu memang payah sikit bila tengok dalam ayat. Kita nampak kalau sukun tu disebabkan huruf jazam. Then baru kita boleh katalah terjemahan dia tu macam mana. Kena tengok. Tengok dalam konteks juga. Okey? Itu setakat pengetahuan saya. Okey Buat okey. saya jangan test banyak-banyak. Wazal Nanti saya suruh keluar Hamzah nanti. wasal. Betul lah Hamzah Bukan wasal. suruh Hamzah astagfirullahaladzim. wasal. Maksudnya macam ni. Ni kelas dah tinggi. Ni cikgu tadika tau. Ni cikgu tadika. Bukan kan nak show tu betul Hamzah wasal. Hamzah wasal dia punya tu. Hamzah tu Hamzah wasal. Okey okey. Tapi saya okey je. Sebenarnya kalau siapa nak tanya silakan. Cuma Ah. macam itulah. Kalau saya tak dapat jawab tu fahamlah. Kita boleh check balik lah, tak apalah. Kita check balik lah. Darjah 1. Tak Kan nak kita check dah balik betul cakap. lah. Okey. Sama-sama Tak apa, check Alhamdulillah. betul. Jazakallah khair. Sama-sama check. Okey, thank you. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Okey. Wa iyyakum. Okey. Jadi tapi untuk Kak Aini tadi jawab tak soalan dia? Ya. Okey. Jadi kita ada place lah, kita ada satu tempat yang kita boleh terujuk untuk tengok jawapan tu. Okey, kalau macam kita tengok dalam mushaf tadi, ni kita boleh tengok, semak dekat sini. Berpandukan pada mushaf kita tu, hari tu ada siapa? Kak Rosna pun ada tanya, yang biru-biru tu apa? Jadi yang biru-biru tu wazan dia tu. Maknanya kalau kita kaji kalimah fi'il tu mengikut bilangan huruf. Kalau yang AU ni, ni maknanya untuk kalimah fi'il yang asas tu, yang 3 huruf. AU. Jadi taraka ayu tu apa? Dia punya baris tengah tu. Yatruku. Dia jadi yatruku. Dia bukan yatroku. Yatruku. Betul kan? Macam itulah. Betul tak tu? Ni kan? Okey, taraka. Okey, kita boleh terjemah ni. Apa dia terjemahan dia? Sebab kita tahu dia fi'il madhi. Meninggalkan oleh dia. Ia akan Kalau kita jumpa nanti you ni maknanya kalau dia punya mudhari' ialah yatruku. Terbalik. Terbalik yadkuru pula. Dia cerita dia macam itulah. Jadi Ustazah, taraka ya. so tadi kan this is FD, ayat madi, right? So dan telah meninggalkan oleh ia. Ya. And then the home Akan mereka. Okay. Kat sini akan. Okay. Macam itulah. Faham. Thank you. Okay, faham Jadi kita ni ya. Setiap kali kalau fi'il madhi kita bersama dengan domir, kita akan letak akan ya? Yes. Bila ada fi'il, lepas tu ada dhamir, maknanya dia akan jadi, kita tambah akan. Maknanya dhamir tu ialah maf'ulun bih. Okay. Ustazah boleh tengok balik tak skrin tadi tu? Yang ni ke? Ni. Bukan. Yang Ni. this one, atas. Yang ada yang 4 tu. Istauqada. Yang apa 4? Ada tulis pelangi. Oh, 4. Adha'at. Terangi. Kenapa? Madi. Dia memang madi. Oh, bukan macam fi'il ammar tu. Tak. Ammar. Tak. Bukan. Oh. Sebab ta sukun ni menunjukkan perempuan. Macam tu. Dia ada tambah. So dia baru ambil nak yang masuk. 3 Sekejap lagi kita masuk. Oh, okey. Kita masuk dah. So, Jadi kata dasar dia, kata dasar dia ialah 3 huruf adha'a. lah. Maknanya dia memang dalam 4 huruf tu. Tapi sekarang ni ada tambah ta. Okey, apa signifikan tambahan tu? Okey, lesson hari ni sebenarnya. Bukanlah lesson hari ni.
Nak masuklah sikit, boleh ke? Fi'il Boleh madi. lah. Jadi Boleh. kita tengok version fi'il madi tu macam mana. Kalimah fi'il madi. Ni kita fokus terus pada fi'il madi. Yang tadi kita tengok yang default. Sekarang ni fi'il madi kata kerja masa lampau yang 3 huruf sebagai asas ni. 3 huruf dianggap sebagai asas yang dah cerita dah tadi. Lepas tu dhamir di dalam fi'il madi dipanggil sebagai pelaku. Fi'il madi dia tak ada perubahan baris akhir. Maknanya dia mabni. Dia dipanggil sebagai, dia tak panggil mabni. Mabni lah. Pada dia tak ada i'rab. Dia tak ada, kita tak payah fikir. Ni marfu' ke apa ke? Tak payah fikir tu. Dia sama je. Baik. Kata kerja masa lampau ataupun fi'il madi ni, kata asal dia ni. Ni yang saya sebut tadi, default dia tu. Tetapi bila dia sendiri je, boleh jadi ada fa'il yang dizahirkan. Makna ada fa'il yang boleh dizahirkan. Mesti dalam bentuk isim marfu'. Jadi kalau kita nampak sajada al-mu'minuna. Baca dia sajadal mu'minuna. Berarti ini fa'il yang tadi kita sebut oleh ia tu dizahirkan. Maknanya fa'il tu boleh dizahirkan. Jadi kalau mafhum kita ialah orang-orang yang beriman telah sujud. Tapi sebelum kita sampai situ, kita mesti terjemah dia macam ikutlah kaedah ni. Kaedah fi'il madi kan. Telah sujud oleh ia. Ni dah buka dah kat sini. Oleh, tak boleh oleh akan. Oleh orang-orang yang beriman. beriman. Macam tu. Okey, kalau dia bersambung pula, kalimah kata dasar dia tu ni, okey, kalimah kata dasar sin, jim, dal bersambung di akhirnya, tanda akhir tu ada ta taknis ataupun ta sukun, ta sakinah, ta taknis, sakinah nama bahasa Arab. Tapi tak kisahlah tu, ta baris mati. Dah habis. Okey. Jadi dia sambung je lah bunyi dia sajadat. Bunyi dia sajadat. Jadi ni maknanya ini menunjukkan pelaku tu perempuan. Jadi boleh tak dizahirkan? Boleh. Boleh ada isim baris dhammah. Bila ada isim baris dhammah selepas tu maknanya kita tahulah pelaku tu perempuan dan ni dinampakkan dalam ayat ni. Jadi Maryam. telah sujud oleh ia oleh Maryam. Mafhum Maryam telah sujud. Macam itulah. Okey. Kalau sin, jim, dal bersambung padanya waw alif. Waw alif ni alif yang tak dibunyikan tapi dia ada kat situ. Okey, bunyi dia sajadu. Jadi terjemahan dia ni waw ni menunjukkan mereka telah sujud oleh mereka. Jadi perkataan yang saya bagi tadi tu yang berbanyak perkataan bakhila macam saya punya mikrofon yang serak ke saya ni? Saya pun dah tak tahu. Bunyi dia pecah. Beruntung bunyi. Ada yang tak mute. Apa dia mute? Okey. Jadi macam kalau sambung tu kan kita baca perkataan macam contoh saya bagi tadi ada hasada. Jadi kalau hasadu maknanya telah hasad oleh mereka. Macam itulah. Kalau kata perkataan tadi jalis, jalasa, duduk. Ni sin jim dal. Sajadta, telah sujud oleh engkau. Sajad. Dia bukan kalau sajadat, sajadta. Sajadta telah sujud oleh engkau. Kalau tukar perkataan lain, perkataan apa? Contoh. Jalasa. Jalasta telah duduk oleh engkau. Dia perkataan-perkataan biasa kita jumpalah. Tak bolehlah cakap telah majlis oleh engkau. Tak kena pula. Dia mesti yang 3 huruf ni. Sin, jim, dal. Tanda akhir dia tom. Lepas tu sebelum tu ada sukun. Dia perasan tak? Tanda-tanda yang kita buat ni semua mesti adalah dekat situ. Kalau menunjukkan ni. Sebelum dia tu, sebelum tom tu sukun. Jadi bunyi dia sajadetum. Jadi terjemahan dia telah sujud oleh kamu.
Sebab ini susunan bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia yang susun macam tu kan. Maknanya dia punya fa'il tu duduk belakang. Kalau kita tum sajad. Tak boleh ya. Dia sajadatun. Ini maksudnya fi'il untuk fi'il. Sin, jim, dal, ta baris dhammah kan. Akhirnya ada ta berbaris dhammah. Lepas tu sebelumnya sukun. Bunyi dia sajadatu. Telah sujud oleh aku. Ataupun aku telah sujud lah. Sin, jim, dal. Di akhir ada nun alif. Sebelumnya ada sukun. Sebelum nun alif tu ada sukun. Sajadana. Bunyi dia. Telah sujud oleh kami. Tu macam tu je. Senang ke susah? Tadi kalau ada'ah, ada ada'at. Telah sujud. Telah sujud pula. Telah menerangi oleh ia perempuan. Tak kisahlah. Kalau selepas tu kita tahu perkataan lain yang baris fathah ke kan. Maksud saya tak ada tambah hamzah ke. Tambah kat tengah ke. Ada tambah alif ke. Sajadah. Kan contoh macam itulah. Bolehlah dia. Kalau kita bersambung dengan ni dia akan jadilah berubahlah pelaku dia tu. Tengok pada yang akhir tu. Yang bersambung pada kalimah kata dasar tu. Kalau kita dapat kuasai yang ni je pun Masya Allah. Banyak dah. 50% dah dalam Quran tu kita tahu dah perkataan tu. Amanu. Asal dia amana. Jadi amanu. Amanta. Jadi siapa kalau ta? Kalau tum amantum. Ni maknanya telah beriman oleh kamu. Kan? Macam itulah. Amantu. Telah beriman oleh aku. Ni boleh berubah. Tapi sambung yang belakang ni tetap semua memberi maksud yang sama. Okey. Ada lagi tak yang lain? Macam mana pula kalau mereka berdua? Macam mana pula kalau perempuan? Ada banyak lagi. Tapi yang kita letak dekat sini yang paling banyak kita jumpa dalam Quran. Jadi kita ni darjah 1 ni nak kena biasakan yang banyak lah. Kalau nak tengok lagi mungkin yang dah darjah 5 dah pernah mengikuti, boleh rujuk kepada muka surat 41. Kat dalam tu semua dihimpunkan domir-domir yang bersambung pada kalimah kata dasar ni. Ya? Okey. Jadi kita buat latihan ni. Dah pukul 12 tapi kalau nak kalau ada masa ke kita sambung besok. Besok lah besok. Sambung esok. Besok. Cukuplah hari ni. Jadi dah boleh start baca dan tengoklah. Macam ni perkataan yang kita buat ni. Bukanlah susah sangat. Tapi boleh gunakan yang saya beri tu tadi. Yang dalam PDF ni. Yang ada dekat datang kat sini. Tak ada boleh ambil daripada grup. Amin ada ke dalam grup tu? Tak apa nanti ni boleh teacher printkan. Okey? Nanti boleh cobalah sendiri maksudnya. Lepas tu kalau nak saya check. Send je gambar ke saya. Nanti saya check lah insyaAllah. Kalau tak nak pun tak apa. No obligation. Tak semestinya. Ya? Buku siapa? Puan Nazika. Teacher nak ambil cucu bola. Okey, kita akhiri kelas kita pada hari ini dengan doa dan tasbih kafarah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'an jama'al marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Macik Ani. Terima kasih teacher. Baik. Terima kasih teacher. Jazakillah khairan katsira. Baik. Wa iya. Barakallahu fi Ustazah.